Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada company NDIY Malaysia. Hari ini saya ada lagi satu produk daripada Blue 80 yang ni 120 watt foldable solar panel. Sebab itulah walaupun solar panel ni 120 watt tapi kita nampak kecil saja sebab dia dah lipat. Jadi mudahlah kalau kita nak bawa, sama ada nak pergi camping atau sebagainya, nak travel lebih mudah. So saya akan buka dan kita akan tengok apa yang ada dalam ni. Oh, dia ada handle untuk carry. Ini kita simpan dulu. Okey, inilah dia. Foldable solar panel 120 watt daripada Blue 80. Dekat sebelah belakang ni dia ada lock untuk kita buka, kita tekan je ni. Ada buckle. Dan sebelah depan kita tengok apa aksesori yang ada. Okey, untuk solar panel ni dia punya konektor memang dah MC4. Jadi mudahlah kalau kita nak connect kepada kita punya DIY solar power system ataupun kita punya power station. Dan sebelum ni saya pernah review dua power station daripada Blue 80. Yang pertama AC 200P, yang tu memang besar, dan maksimum output untuk AC adalah 2000 watt, tapi itu memang besar dan berat dia pun dekat 27 kilo. Dan lagi satu saya review hari tu adalah AC 50S, yang ni lebih kecil. Dan selalunya yang ni paling kerap saya bawa sebab dia lebih kecil, lebih ringan. Dan solar panel ni maksimum output dah 120 watt. Jadi memang sangat sesuai untuk kita charge power station ni sebab maksimum input adalah 120 watt. Dan kalau nak dibandingkan antara 50S dengan 200P tu, yang 200P tu saya rasa lebih sesuai untuk camper van ataupun sebagai home backup power system. Kalau nak kata dari segi portable tu memang agak berat lah, 27 kilo. Berbanding dengan 50S ni, dia punya berat cuma 6 kilo saja. Jadi kalau yang ni anak saya pun boleh angkat sebab dia ringan, cuma 6 kilo lebih. Okey, untuk solar panel kita cuba buka. Okey. Dan dekat belakang ni dia ada stand untuk kita tegakkan solar panel ni. Jadi agak mudahlah untuk kita set up. Cuma sekarang ni dah pukul 5, mungkin matahari tak berapa nak terang sangat dah. Mungkin power kita dapat ni mungkin agak rendah. Tapi tak apa, yang penting kita test dulu. Technical detail, yang ni model SP120, maksudnya 120 watt. Solar cell lamination ETFE. Kemudian voltage at maximum power 19.8 volt, current maksimum 6.06 amp, open circuit voltage 23.7 volt, berat cuma 4.3 kilo dan waranti 2 tahun. Untuk sambungan antara solar panel dengan AC50S ni, sebab ni kabel yang datang bersama dengan AC50S hari tu, dia ada MC4 connector dan juga DC jack. Di sini kita akan sambung kat belakang. Dan daripada solar panel, ini saja sambungan yang kita perlukan. Dia dah mula charging. Kita alihkan sikit solar panel ni menghadap matahari. Dan yang kedua sebab power station ni dah full charge tadi. Sebab saya charge dalam kereta gunakan cigarette lighter port. Jadi kita perlukan load. Okay, matahari dah semakin terang. Untuk load saya akan gunakan portable fridge ni. Kita akan drain sikit power daripada power station ni. Okay, dah running. Kita tengok sekarang ni input kita 85 watt. Dan penggunaan kita sekarang ni untuk hidupkan peti ais ni cuma 45 watt. Bermaksud kita ada lebihan 40 watt untuk charge power station ni. So memang agak tinggi output daripada solar panel ni, walaupun sekarang ni dah petang, dah pukul 5.30. Kita masih lagi dapat 80 watt lebih. Tapi kalau tengah hari mungkin kita lebih dapat dalam 100 watt, mungkin 100 ataupun 110 watt lah. Kalau nak dapat 100% 120 watt tu agak mustahil. Tapi saya rasa kalau setakat 100 watt ataupun 110 watt tak mustahil lah. Fridge saya akan set pada 0 darjah Celsius. Kompresor tengah running. Dan power consumption cuma dalam 50 watt lebih je, 55 watt.
memang agak efisien peti ais ni. Input daripada solar panel masih lagi 80 watt lebih, 84 watt. Dan sekarang ni jam dah pukul 5.40 petang, masih lagi dapat 84 watt. Jadi terbukti solar panel ni memang berkualiti. Saya rasa kalau pada waktu tengah hari, matahari terik, tak mustahil kita boleh dapat 100 ataupun 110 watt dengan solar panel ni. Dan saiz solar panel ni memang sangat sesuai dengan AC50S sebab maksimum power adalah 120 watt. Yang ni kalau tengah hari mungkin kita akan dapat dalam 110 ataupun 115. Sebab ni dah petang pun kita masih boleh dapat 84 watt. Tengah hari saya rasa memang lagi tinggi lah. Kemudian untuk peti ais, yang ni daripada Best Wing Solution. Sebenarnya sekarang ni saya tengah test kemampuan peti ais ni dan juga dia punya penggunaan tenaga. Setakat ni apa yang saya tengok, peti ais ni memang sangat sesuai kalau kita nak gunakan dengan sistem kuasa solar. Sebagai contoh nak pasang dekat camper van ataupun nak bawa pergi camping, yang ni memang sesuai. Dan untuk power memang kita boleh gunakan solar power. Macam sekarang ni kita tengah jana 84 watt. Tapi yang fridge ni tengah guna hanyalah dalam 45 ataupun 50 watt saja. Jadi lebihan tenaga tu kita akan simpan untuk kegunaan benda lain. Sebagai contoh untuk lampu ataupun kipas. Dan konsep peti ais macam ni pula, kompresor ni dia bukanlah sentiasa jalan. Bila dah capai suhu yang kita dah set, sebagai contoh katalah saya set tadi 0 darjah Celsius. Bila dah suhu tu dah turun pada 0 darjah Celsius, kompresor ni akan mati. Dan peti ais ni tak akan menggunakan lagi tenaga, dan lebihan tenaga tu yang tak digunakan tu kita boleh simpan dalam kita punya power station. Sama ada kita gunakan yang AC50S ataupun yang DIY. Okey, sambil tu saya akan share sedikit info pasal peti ais ni. Yang ni model Apicool CX40. 40 bermaksud 40 liter kapasiti yang boleh masuk dalam ni. Dan untuk peti ais yang macam ni daripada Apicool ni memang ada banyak model. Ada yang 15 liter, ada yang 30, 35, 45, 55, pelbagai saiz. Dan lagi satu, dia ada single zone dan juga dual zone. Yang ni contoh yang single zone. Single zone ni jadi cuma kekurangan dia, kita kena pilih sama ada kita nak buat sejuk saja ataupun beku. Kalau yang dual zone, kat dalam ni dia ada partition, sebelah kita boleh buat beku dan sebelah lagi kita boleh buat cuma sejuk saja. Dan untuk peti ais ni saya dapatkan daripada Best Wing Solution. Dekat bawah dekat video description saya akan letakkan link ke Facebook Best Wing Solution dan juga dia orang punya Shopee Store. Dan buat masa sekarang ni saya tengah test lagi peti ais ni sebab saya nak design sistem kuasa solar yang khas untuk peti ais yang macam ni. Jadi bolehlah kita pasang sistem tu nanti dekat camper van ataupun kita nak bawa pergi camping. Sekarang ni cuma tinggal dalam 50-55 watt saja sebab hari pun dah makin lewat. Okey, dan nak malam input pun tinggal 2 watt saja. Okey, dan satu lagi benda yang saya nak share tentang penggunaan power station ni. Dekat power station ni kita ada dua jenis output. Yang pertama DC output. DC output kita ada cigarette lighter, DC jack dan juga USB. USB ada dua, USB Type A dengan USB Type C. Dan lagi satu kita ada AC output. Jadi bolehlah kita gunakan peralatan yang menggunakan AC 240V. Tapi untuk kita maksimumkan penggunaan power station yang macam ni, seboleh-bolehnya kita elakkan daripada menggunakan peralatan yang AC 240V. Sebagai contoh, kalau untuk kipas angin pun, tuan-tuan boleh beli kipas yang menggunakan DC power. Ni DC 12V. Dan kita sambungkan pada cigarette lighter port dan kita akan gunakan pada bahagian ni. Seboleh-bolehnya elakkan kita gunakan peralatan yang AC 240V sebab daripada DC nak jadikan AC tu kita perlukan inverter, dan inverter tu sendiri pun dia ada self consumption, dia ada penggunaan dia sendiri dalam proses nak convert DC tadi tu kepada AC. Jadi untuk lebih menjimatkan penggunaan tenaga yang ada yang kita simpan dalam power station ni adalah lebih baik kita gunakan peralatan DC. Sebagai contoh, kalau untuk lampu pun tuan-tuan boleh gunakan lampu yang menggunakan USB, yang ni LED, kemudian gunakan USB 5V. Jadi lebih jimat, dan bagi saya lampu ni pun dah cukup terang. Okey, ini cukuplah kalau untuk camping. Sebab semakin kurang penggunaan, semakin lama kita boleh gunakan power station ni. Dan kalau kita gunakan solar panel yang macam ni, pada waktu siang, kita boleh gunakan power station ni sambil kita charge power station dengan solar panel. Okey, untuk video hari ni memang pendek saja sebab saya cuma nak test solar panel ni, nak tengok kemampuan ataupun output pada solar panel ni. Dan walaupun kita test tadi dah pukul 5 lebih, kita dapat 84 watt. Bagi saya ni memang agak tinggilah dia punya output daripada solar panel ni. Dan dari segi material pun memang agak berkualiti, solid. Dan untuk penyambungan pun mudah sebab daripada solar panel ni memang dah ada MC4 connector. Jadi kalau tuan-tuan ada beli AC50S ni ataupun buat sendiri tuan-tuan punya portable power station pun tuan-tuan boleh gunakan solar panel ni. Dan untuk peti ais ni saya masih lagi testing sebab saya tengah nak design portable power station dan juga portable solar system untuk kita gunakan pada peti ais ni. Dan berdasarkan testing saya setakat ni, peti ais ni memang agak efisien. Penggunaan tenaga pun agak rendah.
Jadi memang sangat sesuai kalau tuan-tuan nak gunakan dekat camper van ataupun nak bawa camping peti ais ni, kita boleh gunakan solar power. Dan kalau gunakan power station pun, last saya test itu, saya gunakan yang ni AC50H ni, saya boleh running peti ais ni lebih daripada 24 jam. Hanya dengan menggunakan power station ni, kapasiti dia hanya 500 watt hour. Jadi kalau kita buat sendiri, kita DIY buat power station sendiri, sama ada kapasiti lebih sikit pada ni, mungkin kita akan dapat gunakan peti ais ni lebih lama. Okey, nampaknya sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku Planet Asia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.